wawancara MICE yang telah pun tadi bersama tetamu undangan kita pada hari ini. Kalau di sebelah saya iaitu Yang Mulia Puan Hajah Nur Haniah binti Haji Jumaat, iaitu selaku Pegawai Alam Sekitar Kanan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Puan, difahamkan juga bahawa pihak agensi Puan menganjurkan acara program bersempena dengan Brunei Mid-Year Conference and Exhibition 2023 dan acara ini anjuran tahunan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Untuk itu mungkin Puan dapat kongsikan secara lebih ringkas untuk tajuk kita pada hari ini. Terima kasih Muammar. Okey. Seperti yang sudah kita maklum, persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei atau we call it Brunei Mid-Year Conference and Exhibition Brunei MICE Now 2023 adalah acara tahunan kan yang dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, di mana ia merupakan tahun ketiga tahunannya ianya diadakan. Jadinya kalau kita lihat tema-tema yang di dalam MICE 2023 ini, ia ada pasal Islamik, pasal isu-isu semasa, teknologi dan inovasi, dan salah satunya adalah berkenaan dengan alam sekitar, environment. Jadinya kami melalui Kementerian Pembangunan, melalui Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi adalah berperanan sebagai satu peneraju utama bagi mengadakan aktiviti-aktiviti yang berbentuk persidangan, seminar bagi tema tersebut dengan kerjasama di acara water dan environment. Jadinya if you dapat melihat poster yang dipaparkan, bersempena dengan Brunei MICE tahun ini, Minggu Alam Sekitar ataupun Environment Week yang bertemakan Road Towards a Sustainable Environment #Be the Solution. Kita sendiri yang be the solution, jangan tunggu orang lain. Akan diadakan selama 3 hari, yang mana persidangan dan pameran yang akan diadakan pada 26 dan 27 Jun 2023 di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam, diikuti dengan aktiviti penanaman pokok dan kempen kebersihan di Taman Rekreasi Pantai Muara yang akan diadakan secara tentatif sama ada pada 28 ataupun 27 Jun ini. Ini kerana tertakluk kepada pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah 1444 Hijrah. Dan juga kita ingin mengetahui apakah antara tujuan ataupun objektif ianya diadakan ni Puan? Terima kasih Nuraitul. Selain dari sempena tema alam sekitar yang ditetapkan di bawah Brunei MICE 2023 ni, The Environment Week Road Towards a Sustainable Environment #Be the Solution, ini juga diadakan bersempena ulang tahun ke-50 Hari Alam Sekitar Sedunia yang kita adakan tiap-tiap tahun. So tahun ini yang ke-50, dan tema Hari Alam Sekitar Sedunia ini this year is Solutions to Plastic Pollution #Beat Plastic Pollution. Jadinya kalau kita lihat tema tahun ini, ia berkait rapat lah because you focus on the solution. Jadinya untuk mencari penyelesaian kepada pencemaran plastik. So kami bagi Minggu Alam Sekitar ini, ianya lebih kepada isu-isu alam sekitar yang menyeluruh, bukan saja terhad kepada pencemaran alam sekitar plastik, tapi kami melihat kepada alam sekitar yang secara menyeluruh kerana ke arah matlamat yang sama, iaitu mencari penyelesaian, mencari dan menjadi penyelesai kepada masalah alam sekitar. Jadinya Minggu Alam Sekitar ini juga merupakan kesinambungan kepada jerayawara kami yang bertemakan ke arah mencapai negara eco, towards achieving eco nations, which we did pada tahun 2021 sempena Hari Alam Sekitar Sedunia di Kementerian Pembangunan. Jadinya ia sebagai satu wadah kepada
kepada orang ramai untuk meningkatkan lagi kesedaran alam sekitar lah, khusus bagi topik-topik yang akan dibentangkan nanti dan juga melalui pameran yang berkisarkan alam sekitar lah. Itu dia. Baik, mungkin dapat juga Puan kongsikan mengenai topik-topik yang sudah tentunya ini berkaitan dengan yang menarik lah ya, dengan kehidupan di dunia ini, agar ia lebih selamat dan juga selesa untuk semua. Antaranya juga siapa pembentangnya, siapa mungkin speakers yang boleh memberikan tajuk-tajuk berkenaan. Ya, terima kasih Muammar. Setentunya topik-topik yang akan diketengahkan nanti adalah merupakan isu-isu semasa yang bukan saja berbentuk perbincangan atau panel session mengenai masalah, bukan saja pasal masalah alam sekitar, tapi panel session itu nanti akan membincangkan cara-cara untuk mengatasi dan menangani masalah dari pelbagai perspektif, termasuk kerajaan, badan bukan kerajaan atau NGO, pihak swasta seperti sektor perniagaan, dan tidak lupa juga dari perspektif akademia atau pendidikan. Jadinya insya-Allah selama 2 hari tersebut ada 4 sesi tematik telah disusun yang mengetengahkan topik-topik semasa yang termasuk pencemaran plastik, plastic pollution, pengurusan bahan penyejuk mudah terbakar, flammable refrigerant management, penilaian kesan alam sekitar, environment impact assessment, mungkin pernah mendengar, dan penyelesaian berasaskan alam semula jadi, nature based solution. Jadinya mungkin anda ingin tahu kenapa topik-topik ini dipilih. Izinkan saya kongsikan sedikit mengenai setiap sesi tersebut dan barisan panel penyampai yang akan ikut serta. Jadinya kalau dapat dilihat dari yang dipaparkan, bagi sesi tematik pertama ini mengenai plastic pollution, isu pencemaran plastik termasuk serpihan laut, we call it marine debris, adalah satu isu yang mendapat perhatian global sejak beberapa tahun lalu kan. Jadinya ia membawa kepada pelaksanaan dan persetujuan perjanjian serantau dan antarabangsa untuk menangani masalah inilah. Jadinya kalau dilihat di peringkat nasional, kita telah melaksanakan dan akan melaksanakan secara ongoing beberapa inisiatif yang diperkenalkan, termasuk inisiatif untuk mengurangkan penggunaan barang-barang plastik sekali pakai. You call it single use plastic. Kami ada juga projek pembersihan Sungai Brunei bagi sampah-sampah yang terapung, floating debris dan terdampar, dan juga kempen kebersihan senegara di persisiran pantai bagi serpihan laut atau lebih dikenali dengan wira pantai atau coastal marvel. Jadinya insya-Allah barisan panel semasa sesi ini akan mengulas dan mengongsikan dengan lebih lanjut isu-isu dan cara-cara menangani pencemaran plastik dari perspektif kerajaan, pakar konsultan alam sekitar, NGO dan juga sektor swasta, khususnya dari perspektif syarikat kita semulalah. Bagi sesi kedua, if you can see yang dipaparkan adalah mengenai dengan flammable refrigerant management. Jadinya sesi tematik kedua ni akan mempromosikan buku panduan yang bertajuk Guideline for Low GWP. You call it Global Warming Potential Flammable Refrigerant, yang mana ianya menggariskan langkah-langkah keselamatan dalam pengurusan dan pengendalian gas-gas alternatif baru yang mesra ozon dan mesra iklim. Tapi pada masa yang sama, walaupun ia mesra ozon dan iklim, ia juga bersifat mudah terbakar. So di sinilah panel session bagi membuat perbincangan lah tu. Jadi alhamdulillah di sini sukacita memberitahu bahawa negara Brunei Darussalam adalah negara pertama di Asia Tenggara yang menghasilkan buku panduan seperti ini, dan pihak Sekretariat Ozon telah memuji inisiatif ini dan menjadikannya sebagai benchmark bagi negara lain
untuk melaksanakan inisiatif ini jugalah. So adalah sesuatu yang membanggakan dan menunjukkan komitmen negara dalam sama-sama mendukung usaha protokol Montreal dalam memulihkan lapisan ozon dan seterusnya mengatasi perubahan iklim lah tu. Sesi ini akan menjemput agensi-agensi yang telah berganding bahu dalam menghasilkan buku panduan ini. Di mana setiap agensi ini sekarang akan maklumkan peranan masing-masing dan membincangkan mengenai prosedur-prosedur yang diperlukan. Kami juga menjemput pakar-pakar dari program alam sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, khususnya Ozone Action, untuk mengongsikan usaha-usaha kolektif, artinya secara global dalam pemeliharaan lapisan ozon dan juga mengurangkan perubahan iklim. Bagi sesi seterusnya, iaitu sesi ketiga mengenai Environmental Impact Assessment, yang merupakan satu topik yang relevan mungkin, terutamanya kalau kita bercakap mengenai pembangunan berdaya tahan. You call it, kalau selalu kita dengar orang memberitahu pasal sustainable development. Jadinya insya-Allah kita akan mendengar perkongsian mengenai proses, cabaran serta teknik dan teknologi baru dalam pelaksanaan keperluan penilaian kesan alam sekitar (EIA) dari perspektif kerajaan, sektor swasta, khususnya sektor minyak dan gas, pakar dari konsultan alam sekitar dan akademia atau institusi pengajian tinggi. Dan bagi sesi tematik yang terakhir pula mengenai nature-based solution, ianya memfokuskan kepada penyelesaian berasaskan alam semula jadi, nature-based solution, di mana wakil-wakil dari agensi-agensi kerajaan dan institusi pendidikan kita ni akan mengungsikan pelaksanaan projek-projek yang berkonsepkan nature-based solution yang pernah dan sedang diorang laksanakan masa ini. So sesi ini kita turut mendengar perkongsian dari pakar konsultan alam sekitar mengenai pelaksanaan nature-based solution di luar negara, di mana diharapkan semua perkongsian ini nanti akan dipelajari dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang relevan di negara ini. Di samping itu, kami juga akan mengadakan satu pertandingan video seperti yang dipaparkan. Ia akan dibukakan kepada orang ramai, bagi orang ramai untuk mencurahkan atau menunjukkan kreativiti mereka dalam mentafsir kemampanan atau kedaya tahanan alam sekitar dan bagaimana mereka boleh menjadi penyelesaian, be the solution, seperti hashtag Minggu Alam Sekitar tadi lah, hashtag be the solution. So ini sebenarnya added value dan daya tarikan yang selalu dinanti-nantikan untuk memeriahkan lagi Minggu Alam Sekitar itu nanti. Jadinya pertandingan ini bermula hari ini 25 Mei 2023 sehingga 20 Jun 2023, di mana pemenang-pemenang bagi pertandingan tersebut akan diumumkan pada 27 Jun di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam. Kalau kita ni lihat poster atau hadiahnya agak menarik, is cash prize for bagi 3 pemenang teratas. Jadinya kami really menantikan video-video yang akan dipertandingkan nantilah. So insya-Allah semua yang saya kongsikan ini akan dimuat naik ke akaun Instagram rasmi Jabatan Alam Sekitar melalui @justri.bn dan akan dikemaskini dari masa ke semasa. Jadinya orang ramai boleh mengikuti perkembangan mengenai Minggu Alam Sekitar di sana nantilah. Alhamdulillah. Itu di antara penjelasan dengan topik-topik menarik yang akan dibincangkan dan juga daripada speaker yang akan bersama bis kita. Jadi bagi yang berminat untuk menyertai, jadi macam mana diorang akan mendaftarkan diri ini? Mungkin boleh dijelaskan, Puan. Okey, terima kasih Nurhaitul. InsyaAllah pameran yang akan diadakan selama 2 hari di Dewan Chancellor Universiti Brunei Darussalam pada 26 dan 27 Jun ini nanti adalah dibukakan kepada orang ramai. Bagi sesi-sesi tematik setakat inilah, peserta yang ikut serta adalah melalui jemputan atau by invitation. Ini tertakluk kepada topik-topik yang akan dibentangkan nantilah. So bagi peserta pameran,
beberapa pihak telah dikenal pasti yang terdiri dari agensi kerajaan, sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan, NGO yang akan mengongsikan inisiatif-inisiatif dan menawarkan perkhidmatan yang menjurus kepada penjagaan dan perlindungan alam sekitar secara amnya. So di kesempatan ini saya juga ingin menggalakkan sekiranya ada yang memenuhi kriteria berkenaan dan berminat untuk ikut serta dalam pameran nanti untuk menghubungi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi melalui akaun Instagram rasmi kami @justri.bn di mana maklumat dan perkembangan lanjut mengenai Minggu Alam Sekitar ini akan dimuat naik dari masa ke semasa. Okey. Baik Puan, berbaki 3 minit ini kita serahkan bersama dengan Puan ya sebelum kita menutup tiraian pada pagi. Harapan daripada pihak Puan dalam penganjuran persidangan ataupun seminar itu nanti. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertama sekali bagi mewakili penganjur bersama Environment Week Road Towards Sustainable Environment #Be The Solution yang akan diadakan pada 26 hingga 28 Jun 2023 nanti. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Television Brunei khususnya Rampai Pagi yang memberikan peluang kepada kami untuk mengungsikan sedikit sebanyak mengenai acara itu nanti. Jadinya Minggu Alam Sekitar ini merupakan yang pertama kali yang dianjurkan secara besar-besaran. Jadinya kami berharap ianya mendapat sokongan dan penyertaan dari semua pihak berkepentingan yang terlibat. Semoga segala perincian serta perkongsian yang akan diperolehi dari sesi tematik itu nanti serta pameran yang akan dijalankan secara serentak akan dapat dimanfaatkan kepada semua yang hadir untuk mendidik kita ni dan meningkatkan kesedaran alam sekitar kita ni dalam sama-sama beralih menuju jalan ke arah alam sekitar yang mampan dan berdaya tahan, insya-Allah. Okey. Baik, ya. Alhamdulillah telah pun kami bawakan bersama Hudayah satu wawancara yang cukup menarik untuk BIS kita, bukan hanya setakat menambah pengetahuan dengan mengikuti seminar ataupun juga perbincangan, akan tetapi juga BIS kita boleh mengikuti satu pertandingan berkenaan short video competition yang diadakan bermula pada hari ini sehinggalah 20 Jun 2023 itu nanti ya. Dan juga kalau teknikal melihat syaratnya di mana teknikal mendapatkan di Muammar. Pada BIS kita boleh jual layari akan pihak Justri sendiri ataupun jika BIS kita menggunakan ataupun dapat berkesempatan melihat e-poster tersebut ada tu di ruangan di sudut bawah tu di sebelah kiri akan barcode tersebut. Jadi BIS kita boleh imbas sejak kod berkenaan. InsyaAllah BIS kita akan lebih lanjut dapat pengetahuan mengenai dengan terma dan juga syaratnya. Ya, alhamdulillah. Itulah yang kita bawakan ya menerusi wawancara kita pada pagi ini. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Hajah Nur Haniah binti Haji Jumaat, itu selaku Pegawai Alam Sekitar Kanan Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi. Terima kasih banyak Puan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.